Baik, salam sejahtera pelajar-pelajar. Selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar. Ya. Baik, kita akan sambung pelajaran kita untuk hari ini di fizik, iaitu berkaitan dengan topik pembiasan sinar cahaya. Ya. Baik, pembiasan sinar cahaya sambungan berkaitan dengan hukum Snell. Jadi sekali lagi, objektif pembelajaran kita iaitu menyatakan hukum Snell, ya, menyatakan hukum Snell sebagaimana yang kita telah sebutkan dalam pelajaran yang lepas semasa fenomena pembiasan cahaya berlaku, ya, hukum pembiasan cahaya dipatuhi. Hukum pembiasan cahaya dipatuhi semasa pembiasan cahaya berlaku. Ya, jadi kita dapati bahawa ada sinar tuju, ada sinar biasan dan ada garis normal. Ya, di dalam gambar jas sinar yang mewakili pembiasan cahaya seperti ini. Ini ialah sinar tuju, ini ialah yang biru ini ialah yang biru pula ialah garis normal, ya, yang merah ini sinar tuju, yang biru ialah garis normal dan yang merah jambu ini ialah sinar biasan. Jadi perhatikan bahawa mereka semuanya bertemu di satu titik yang sama, ya, bertemu di titik yang sama dan berada di atas permukaan yang sama. Jadi hukum pembiasan cahaya yang pertama menyatakan bahawa sinar tuju, sinar biasan dan garis normal bertemu pada satu titik, ya, pada satu titik yang sama dan berada pada sata yang sama, ya, berada pada permukaan yang sama, ya. Sentiasa ketiga-tiga garis ini berada di atas permukaan yang sama, ya, dan bertemu di satu titik. Baik, itu ialah hukum pembiasan cahaya. Tetapi kita tahu bahawa hukum pembiasan cahaya ada dua pernyataan. Inilah pernyataan yang pertama sahaja. Satu lagi pernyataan adalah juga dinamakan sebagai hukum Snell. Ya, satu lagi pernyataan di bawah hukum pembiasan cahaya dinamakan sebagai hukum Snell. Jadi hukum Snell menyatakan bahawa apabila sinar cahaya bergerak antara dua medium ini, medium 1 dengan indeks biasan N1, pada sudut tuju theta 1. Apabila memasuki medium yang kedua yang mempunyai indeks biasan N2 pula, ya, medium yang kedua indeks biasan N2, maka sudut biasanya lah theta 2. Jadi di sini ada 4 perkara yang dikaitkan, theta 1, theta 2, N1, N2. Jadi perhubungan mereka dinyatakan sebagai hukum Snell. Hukum Snell, ya, hukum Snell menyatakan bahawa yang ini N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2, ya, N1 theta 1, ya, indeks biasan medium 1 darab sin theta 1 sudut tuju dalam medium pertama. N2 indeks biasan medium yang kedua sin theta 2. Jadi sudut biasan dalam medium yang kedua. Ya. Jadi daripada situ kalau N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2, maka bila ditulis semula, katakan N2 per N1 sebagai fokus, N2 per N1, maka kita dapati bahawa inilah pilihan kita. N2 per N1, N2 per N1 sama dengan sin theta 1 dibahagi dengan sin theta 2. Ya, jelas kan dari segi matematik kan, ya.
Kalau di sini tanda sama, ini adalah N2 di sini. N2. Tetapi kalau kita nak pindahkan N1 ke sebelah kiri kanan, maka pindah ke sebelah kanan, dia akan menjadi macam ini. Bahagi. N2 dibahagi dengan N1. Manakala di sebelah kiri, sin theta 1, sin theta 1, sin theta 1, dan kalau sin theta 2 di sebelah kanan, dipindah ke sebelah kiri pula, dia akan menjadi pembahagi di sebelah sini. Jadi N2 per N1 sama dengan sin theta 1 per sin theta 2, ya, sama bentuk. Jadi di sinilah perhubungan yang hukum Snell yang boleh kita tulis semula. Hukum Snell yang boleh kita tulis semula, ya. Indeks biasan di satu belah, sudut di sebelah yang lain. Baik, lanjutan daripada sini, ya, lanjutan daripada sini, kita ada satu istilah yang dipanggil sebagai indeks biasan. Ya, indeks biasan, indeks biasan bagi sesuatu medium, indeks biasan sesuatu medium, sebenarnya kita katakan indeks biasan bagi sesuatu medium lah, ditakrifkan sebagai C per V, ya, C per V, iaitu laju cahaya dalam vacuum dibahagi dengan laju cahaya dalam medium tersebut. Ini suatu medium, ya. Indeks biasan bagi suatu medium sama dengan nisbah laju cahaya dalam vacuum dibagi dengan laju cahaya dalam medium tersebut. Jadi perbandingan, ya, kita membuat perbandingan di antara berkaitan dengan kita membuat perbandingan ciri bagi sinar cahaya itu apabila dia bergerak di dalam vacuum ataupun udara lah, sebab udara agak rapat dengan vacuum, dan apabila dia memasuki medium tersebut. Jadi itulah sebabnya ada C dengan V. Jadi kalau sekarang kita bincang tentang hukum Snell untuk menghubungkaitkan idea, ya, untuk menghubungkaitkan idea indeks biasan, dengan hukum Snell, ya, untuk menghubungkaitkan idea indeks biasan dan hukum Snell, cuba kita lihat, kita pertimbangkan kes istimewa sinar cahaya bergerak dari udara ke dalam medium tersebut. Sebab secara umum, kalau kita cakap macam ini, secara umum dia boleh jadi daripada air ke dalam kaca, daripada kaca ke dalam minyak. Itu secara umum medium 1 dengan medium 2 boleh jadi apa-apa. Tetapi sekarang kita nak kecilkan skop kita supaya kita kaitkan dengan rumus indeks biasan sesuatu medium. Indeks biasan sesuatu medium sebenarnya adalah berdasarkan kepada takrif bahawa sinar cahaya bergerak dari udara ke dalam medium tersebut. Jadi kita bandingkan laju cahaya dalam medium dalam udara berbanding dengan laju cahaya dalam medium tersebut. Jadi kita pertimbangkan kes khas apabila sinar cahaya bergerak dalam udara dulu, dan kita tahu udara indeks biasanya ialah 1, ya, dia dijadikan sebagai rujukan indeks biasanya ialah 1. Jadi dengan sudut 7i. Jadi sekarang apabila dia masuk ke dalam medium tersebut, indeks biasanya N2, sudut biasan R. Jadi apabila kita pertimbangkan lebih lanjut tentang hukum Snell tersebut, hukum Snell yang asal ialah N, tengok betul-betul, N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Tetapi sekarang kita nak fokuskan bahagian ini, khasnya. Kita nak fokuskan bahagian ini khasnya untuk udara sahaja. Ya, udara sahaja. Dan bahagian ini kita nak khaskan kepada
medium yang kita tengah pertimbangkan, medium yang dipertimbangkan itu. Jadi bahagian ini kalau khasnya untuk udara, maka ini ialah 1. N1 indeks biasanya ialah 1. Dan sudut tuju I, sudut biasanya ialah R. Ya, berdasarkan gambar aja ini. Sudut tuju I, sudut biasa R. Maka kita dapat macam ini. Ini indeks biasan udara. Indeks biasan bagi udara 1, sudut tuju I, sudut biasan di dalam medium ialah R. Okey, dan indeks biasan medium tersebut ialah N2. Jadi apabila ditulis semula, kita ada 2 pilihan di sini ya. Pelajar-pelajar, apakah jawapan anda kalau ditulis semula N2 sebagai fokus? Adakah pilihan pertama ataupun pilihan yang kedua adalah betul pada pandangan anda? N2 sama dengan sin I per sin R ataupun N2 sama dengan sin R per sin I. Cuba beri pandangan anda, pilihan 1 betul atau pilihan 2 betul. Ya, 雷官都可以热情，那为官被定情恩所加言令kasih hidayah Yudin Korunisa untuk tayang sehong yang nabila mingki yung cilan insan kaisin ciyang. Okey, Mingjun. Okey, bagus. Pilihan 1 mention. Okey, bagus. Sini juga ada. Baik. Pilihan 1 ialah pilihan yang betul. Ya, jadi seterusnya secara umum apabila kita katakan indeks biasan, ya indeks biasan ialah C per V, indeks biasan ialah C per V. Okey. Ini. Indeks biasan ialah C per V. C iaitu laju cahaya dalam vacuum ataupun kita anggap paling dekat udara lah, sebab vacuum kadang-kala susah kita buat kajian, yang lebih biasa ialah udara. Macam ini. Jadi sebenarnya indeks biasan sesuatu medium itu ialah C per V, tetapi kalau kita pertimbangkan situasi macam ini, yang mana sinar cahaya berasal daripada udara ke dalam medium tersebut, maka dia boleh dituliskan sebagai sin I per sin R macam ini. Jadi kedua-dua ini memberi nilai yang sama, indeks biasan bagi medium tersebut, ya, bagi medium yang kedua ini. Ya, apabila di sebelah sini ialah udara. Ya, jadi daripada sini sebenarnya kita dapati bahawa sin I per sin R ini, okey, sin I per sin R ini sebenarnya sama nilai dengan C per V, sebab kedua-duanya mewakili indeks biasan bagi medium tersebut. Okey, jadi di sini saya perlu ingatkan sekali lagi kepada pelajar, okey, bahawa di sini apabila kita pertimbangkan sin I per sin R ini, I ini adalah dalam udara dan R ini adalah dalam medium tersebut. Ia sangat-sangat penting sebab ada perangkap nanti kamu akan tengok dalam soalan tertentu. Okey, indeks biasan sin bagi medium itu mesti sin I per sin R, yang mana I itu ialah dalam udara, R di dalam medium tersebut. Barulah kita panggil itu sebagai indeks biasan bagi medium tersebut. Ya, kalau kita buat terbalik, iaitu sini ialah medium, sini ialah udara, namanya sudah lain. Ya, namanya lain. Ya, okey. Baik, jadi itulah yang kita nak tegaskan, sambungan berkaitan dengan hukum Snell, ya. Hukum Snell secara umum ialah macam apa dia ni? Secara umum ialah inilah, secara umum ialah ini. Okey, dan khasnya untuk udara dengan sesuatu medium,
ya, udara medium, maka dia bertukar menjadi bentuk macam ini. Ya, baik. Jadi seterusnya, apakah hubungan di antara I dengan R ini? Apakah hubungan di antara I dengan R ini? Jadi apakah itu I? I ialah angle of incidence. I ialah sudut tuju. Sudut tuju. R ialah angle of refraction, iaitu sudut biasan. Apakah hubungan di antara I dengan R ini? Jadi cuba lihat. Apabila I bertambah, R akan apa? Berkurang atau bertambah. Supaya apa? Sin I per sin R sama dengan pemalar atau sin I per I ialah pemalar ataupun sin I per sin R ialah pemalar. Jadi cuba pelajar buat pilihan. Kita pilih di sini nombor 1 atau 2 dan di sini kita pilih hubungan 1 atau 2. Okey, pelajar-pelajar boleh jawab sekarang. Bagus, Ekuan sudah ada jawapan. Ada lagi? Okey, Ciang ada jawapan. Okey, 18 pun ada pandangan. Winsan, Wenshen, Jung Yi, Yi, Yu Ting, Kayang, Min Chun, Yong Hao, Yen Lin, Min Ki, Ekuan, Nur Hidayah, Kalunisa, Kai Sin, Lina, Entong. Okey, bagus. Jadi jawapan kita ialah oleh sebab indeks biasan ialah ciri istimewa bagi medium tersebut. Okey, kalau sinar cahaya bergerak dari udara ke dalam medium tersebut, sentiasa dia akan mematuhi peraturan ini. Sin I per sin R ialah satu nilai yang tetap yang dipanggil sebagai indeks biasan. Okey, sebab kita tahu bahawa C laju cahaya dalam adalah tetap, dan bila memasuki medium itu, jadi sentiasalah medium itu kita dapati lajunya kekal, asalkan adalah faktor-faktor yang lain mesti kekal lah, macam suhu kan. Okey, jadi oleh sebab N ini ialah ciri istimewa yang merupakan nilai yang tetap, ya, identiti bagi medium tersebut, maka kita dapati sin I per sin R pun mesti sentiasa tetap. Ya, jadi setiap kali I berubah, maka R juga akan berubah. Okey, I berubah, R juga akan berubah. Dan untuk maklumat anda, I bertambah, sin I juga bertambah. Kamu kena tahu hubungan macam ini ya. I bertambah, sin I akan bertambah juga. Okey, jadi kalau sin I bertambah, maka sin R mesti bertambah juga, supaya kekalkan nilai tetap ini. Okey, jadi kalau I bertambah, maka R juga mesti turut bertambah, supaya kedua-duanya sin I tambah, sin R tambah, tetapi jumlah pertambahan dia tak sama. Jumlah tak bukan bermaksud bahawa di sini tambah 10 darjah, maka di sini pun mesti tambah 10 darjah. Tidak semestinya. Okey, sebab dia melibatkan sin. Ya, jadi pertambahan sudut tak sama. Mungkin di sini tambah 5 darjah, di sini bukan 5 darjah. Ya, sebab sin I per sin R ini mesti bahagi ini, nisbah ini mesti tetap. Okey, jadi jawapan kita ialah apabila I bertambah, maka R akan bertambah juga. Ya, I bertambah, R mesti bertambah juga. Okey, I bertambah, maka R juga bertambah juga. Agaknya macam inilah. Okey, cikgu boleh tunjukkan ialah agak-agak macam inilah, bukan 100% ya, sebab dia melibatkan sin. Macam inilah maksudnya. Okey, kalau saya letak macam ini, kalau I bertambah, R juga akan bertambah. Macam ini. I lebih kecil, maka R pun lebih kecil. Ini maksudnya. Okey, I lebih kecil, R pun lebih kecil.
I lagi kecil, R pun lagi kecil. Tetapi bila I besar, R juga akan besar. Okey, agak-agak macam inilah ya, bukan 100% ya, sebab dia melibatkan sign. Jadi I tambah lagi, R pun akan tambah lagi. Okey, inilah maksudnya. Okey, jadi bila I bertambah, R juga akan bertambah sebab dia melibatkan sign. Okey, sign. Jadi bertambah supaya sin I per sin R itu kekal sebagai satu nilai yang tetap. Sebab sin I per sin R ialah indeks biasan. Nilai pemalas tersebut sebenarnya ialah indeks biasan bagi medium tersebut. Ya, sin I per sin R ialah indeks biasan bagi medium tersebut. Jadi nilai ini mesti sentiasa dikekalkan walaupun sudut I berubah-ubah. Okey? Baik, sama juga ya kalau kita lihat di sebaliknya, apabila I berkurang, maka kita jangkakan bahawa R juga akan berkurang. Okey? Dan nilai ataupun perubahan nilai I dengan perubahan nilai R tak sama. Ini kurang 10 darjah tetapi ini tak semestinya 10 darjah. Sebab sin terlibat. Okey, jadi mesti perubahan itu memastikan bahawa sin I per sin R sentiasa kekal sama dengan satu nilai yang tetap. Pemalas bermaksud nilai tetap, iaitu yang kita panggil sebagai indeks biasan, ya, yang kita panggil sebagai indeks biasan. Jadi bila I bertambah, R bertambah supaya kekalkan nilai sin I per sin R, iaitu indeks biasan. Okey, jadi ingat ya. Jadi lihat gambar ini sekali lagi. I besar, R besar. Kalau I kecil, R pun kecil juga. Okey, tetapi tujuan sedemikian ialah untuk mengekalkan nilai sin I per sin R sebab nilai N2 ini sentiasa tetap bagi kombinasi udara dengan medium ini. Okey, kalau udara dengan kaca, nilainya lebih kurang 1/3. Ya, kalau udara dengan air kalau tak siap. Udara dengan kaca kalau tak siap. Udara dengan kaca sentiasa nilai ini 1/5. Kalau udara dengan air nilai ini sentiasa 1/333 sentiasa. Okey, jadi ingat ya, jadi N ialah satu ciri, satu identiti bagi sesuatu medium itu. Sebab dia menunjukkan kebolehannya membengkokkan sinar cahaya. Baik, cuba lihat. Okey, so tadi kita sudah mencapai aspek pertama, menyatakan hukum Snell, ya. Jadi menyatakan hukum Snell terutamanya ialah yang ini. N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Cuma hari ini kita lanjutkan ya argumen kita bagi case seperti ini. Bila sinar cahaya bergerak dari udara ke dalam medium tersebut, supaya kita bentuk satu rumus bagi indeks biasan bagi medium ini. Okey, sebab takrif untuk indeks biasan ialah perbandingan bagi sinar cahaya yang sama bila dia berada dalam vacuum dan di dalam medium tersebut. Ya, okey. Jadi itulah bahagian yang pertama pelajaran kita hari ini. Okey, baik, ada apa-apa persoalan?